Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah dapat kita sambung lagi pengajian kita pada malam ni, kitab Muniyatul Musalli. Kalau saya tengok pada catatan ni, dekat sini adalah tempat yang paling laju sekali. Saya mengajar kitab ni dah 7 ataupun 8 tahun di masjid, di macam-macam tempat lah, di Selangor, di KL, di Pahang. Tapi sini paling laju sekali. Dari segi apa kan kita tulis, kalau berhenti kat sini tulis berapa bulan kan. Yang lain sebulan, paling-paling pun sebulan tu 2 kali. Tapi sini laju tu. Ish, rapat-rapat tulis pula tu. Cepatlah sikit kita habis untuk menyelesaikan ilmu fardu ain. Dan sebelum kita mula ni ada apabila kadang-kadang bila kita tanya masuk dalam bab muwafiq masbuk, saya tebuk-tebuklah sikit bab muwafiq masbuk pada mana-mana tempat lah, mana-mana tempat masjid, kadang-kadang kita tebuk-tebuk sikit. Maka kata tak pernah dengar pun takrif masbuk, muwafiq masbuk dan sebagainya, tak pernah dengar. Apa takrif dia tu nantilah, biarlah dulu, bukan pengajian kita. Sebenarnya nak beritahu sedikit pengalaman. Jadi tak pernah dengar pun macam ni. Ingat muwafiq masbuk ni macam biasa yang dia faham lah, yang salah tu lah, ataupun yang tak komplit tu. Tu macam mana, saya tak bercadang nak sebut. Tentu saya nak cerita pengalamannya ni. Kemudian bila tanya ada belajar kitab Muniyatul Musalli tak? Ada 2 kali. Tapi tak faham masalah muwafiq masbuk. Sedangkan Muniyatul Musalli dekat belakang ni, saya dah cakap beberapa kali dah, cakap lagi. Tak apa, sebab orang mengaku mengaji kitab Musalli tapi tak pernah dengar Bahjah Mardiyah. Dia duduk belakang. Muka surat kalau yang Rumi tu 1, 2, 4. Kalau yang Jawi tu ujung lah, ada 2 muka surat yang terakhir, 2 helai yang terakhir. Ada je. Kata belajar Musalli. Oh, rupanya belajar tak habis. Tok guru mati atau dia pun syahid. Mana satu lah. Jadi ngaku belajar Musalli. Orang tak ngaku belajar Musalli macam tu. Pernah belajar kitab Musalli? Macam tu lah, main-main. Dia akan jawab macam tu. Tapi pernah belajar kitab Musalli? Pernah. Tak patut. Kecuali dia sedang belajar. Boleh kata dia dah belajar Musalli, boleh kata macam tu, sebab sedang belajar. Ini tak belajar dah. Pernah ke belajar? Pernah. Kalau tak habis, orang tak mengaku. Jangan bagi tahu pernah belajar. Cakap belajar main-main. Sebab belakang ni ada Bahjah Mardiyah. Maka bila di beberapa tempat, saya bawa di beberapa tempat, di tempat lain di area Kuantan ni, sekali Haji Wan nak minta bawa jugalah ke sini dan sebagainya. Saya kata dah cukup dah tu. Pergi tempat ni tebuk je, tak baca kitab. Pergi masjid ni pula tebuk 2-3 kali. Oh tak boleh. Ni bukan mengaji, ni sekadar nak bagi kesedaran tentang muwafiq masbuk. Kalau nak ngaji kitab lah, nak kena beli kitab lah. Tak payah beli kitab, Musalli dah ada. Maka baru saya tahu, semalam baru saya tahu. Rupanya di sini subuh ada kuliah juga kan. Dan subuh dijadualkan untuk saya menyampaikan kitab yang sama belakang sekali, Bahjah Mardiyah, atau bahasa lain muwafiq masbuk. Ada 3 siri, bersiri-siri je lah dia buat ni. Pandai Haji Wan ni, suka-suka je dia buat. Tapi benda telah dah ni lah,
Jadi maknanya jangan lepaskan peluang. Saya tak ingat hari apa, Ahad ke hari apa tah, yang ada subuh dekat sini. Setiap subuh kita akan buka kitab Mu'tal Musalli, tapi bukan belajar yang depan, belajar yang belakang. Supaya kalau orang tanya yang depan belajar, yang belakang belajar, yang tengah tak belajar pun tak apa. Janji depan dengan belakang tutup kira khatam lah tu. Belakang ni cerita pasal Muwafiq Masbuk, Nazam Syekh Azizi yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, yang membicarakan tentang Muwafiq dan Masbuk. Jadi cantik jugalah tu. Setakat ni yang dirancang 3 kali. Harap-harap macam tak habis Tapi yang penting kita mula dulu. Bermula hari Sabtu. Sabtu ni Ahad ke Sabtu? Sabtu pasti subuh subuh. Jadi nanti bawa lah kita ni. Siapa nak belajar Muwafiq Masbuk? Kalau tempat-tempat lain tu tebuk je. Katanya nak beli kitab yang nipis tu kan, yang Ustaz Hasan bin Ahmad tu yang nipis Muwafiq Masbuk. Tak payah, tak perlu beli-beli tak payah, pakai kitab ni je. Dan memang dia ada kat belakang tu. Kalau siapa belik 127 ta'rif Muwafiq semua dah ada, cuma mengajinya tak. Jadi kita akan mula bab tu tak apalah nanti, tapi subuh lah dia kena mujahadah lah, kena bangun subuh sejuk-sejuk, hujan-hujan lagi. Tak tahulah ada harapan ke tak ada harapan. Tapi lepas tu pula time tu ngantuk. Bab agak susah. Bab Muwafiq Masbuk ni agak susah. Yang berangan je yang kata senang aja. Takkan tak kerti Muwafiq Masbuk pun, selalu masbuk. Berangan itu. Siapa yang pernah belajar dia tahulah susah. Lepas tu pula pagi-pagi buta. Tidur pun tidur lah. Kita tengoklah siapa yang syahid nanti. Kita kejut kalau dia syahid. Habis sikit iklan untuk subuh tu lah. Jadi subuh saya nanti saya takkan bacalah kitab Musalli yang depan ni. Kita akan baca Risalah Bahjah Mardiyah di belakang kitab Mu'tal Musalli. Masuk kita perbahasan hari ni, kita masih lagi dalam bab rukun sembahyang dan kita masuk rukun yang ke-6, iaitu i'tidal. Kalau Rumi tu iktidal, tak kena tu ain tu. Tapi patutnya apostopi tu. Apostopi dia panggil kan? Apostofi. Betul tidak sebut tau. Yang koma kecil tu. Yang ni iktidal, mungkin kaf, mungkin qaf. Tak kena, tapi Melayu kan, hantam sajalah, janji sebut betul. Yang keenamnya kata pengarang, rukun adalah i'tidal. I'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun. Ini antara teknik pengarang. Kenapa dia cakap kata i'tidal dah lah? I'tidal adalah rukun sembahyang. Tak payahlah nak cakap walaupun sembahyang sunat sekalipun. Apa pula? Dah sembahyang sunat tu nama sembahyang juga. Kenapa nak cakap sekalipun? Katalah sembahyang itu banyak rukun, antara rukunnya i'tidal. Cukup lah. Tapi kenapa nak kata dan jikalau sembahyang sunat sekalipun? Sembahyang sunat bukan sembahyang ke? Sembahyang juga. Kenapa nak disebut? Ada sebab teknik pengarang. Kita kalau pandai teknik ni, kita terror mantik. Dia ni mantik ni. Mantik. Siapa yang pandai mantik, dia boleh berdebat, memang mantap lah. Ini antara, nanti kita akan tengok tu. Pertama, i'tidal. Dalam hadis yang panjang saya dah baca awal-awal itu, sampai satu kepada sabda Nabi setelah dia melihat seorang yang sembahyang tanpa i'tidal, tanpa berhenti, laju-laju macam ayam mematuk-matuk cari makan tu. Seolah-olah macam tu. Maka Nabi sebut hadis yang panjang, saya ambil pendek, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima." Nabi kata, bangkitlah daripada rukuk sampai kamu berdiri tegak. Ta'tadila qa'ima, berdiri tegak sampai ada tamakninah, sampai berhenti. Kalau istilah sains saya dah sebut sebelum ni, pegun. Istilah sains dipanggil pegun. Rukuk, i'tidal, sujud, dia semua ada pegun dia. Maksudnya tak berhenti. Tu pegun tu. Itulah kena berhenti tu, tamakninah yang kita akan bahas nanti. Jadi pertama, i'tidal adalah rukun. Sesiapa yang tak i'tidal, batal sembahyang, tak sah sembahyang, settle. Dan i'tidal juga maksud asal dia adalah sama ataupun tegak ataupun lurus, boleh juga maksud asal. Sama, tegak, lurus ataupun kembali kepada asal. Banyak maksud i'tidal. Banyak maksud dia dalam bahasa Arab. Jadi macam selalu imam sebut apa? Dululah istau wa'tadilu. I'tidal tu. Istau wa'tadilu. Luruskan dan rapatkan saf. Kita maknakan macam tu. Sebenarnya
Bahasa lain dia kena apa? Senang diri kot. Tu bahasa Melayu kan. Ingat tak? Senang diri. Cikgu tahu kot. Cikgu-cikgu. Senang diri tu macam mana nak cakap? Macam tu lah. Senang diri. Ataupun wa'tadilu, i'tidal. Ataupun berdiri yang ada pegun, yang ada berhenti. Cukup lah. Kadarnya 1 saat lebih-lebih setengah, 1 saat setengah kot dia punya berhenti. Tu namanya i'tidal. Menegakkan ataupun meluruskan kembali. Kenapa disebutkan sini jikalau sembahyang sunat sekalipun? Ada 2 sebab. Yang pertama, i'tidal pada mazhab Hanafi sunat. Mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, 3 mazhab je kata wajib. Mazhab Hanafi kata sunat. Dengan maksud kalau tak i'tidal pun sah. Macam ni? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Yang macam mana saya pernah sebut sebelum ni? Apa sembahyang tu lah, sembahyang tarawih laju tu, express tu. 20 rakaat 7 minit tu. Kan dia tu kan. Kata dia buat tu ada hujah. Cuma banyaklah yang jahanamnya. Cuma ada hujah. Cuma hujah tu dia salah guna. Bukan saja-saja buat bodoh-bodoh, tidak. Tak ada. Apa jom kita sembahyang laju-laju nak? Jom. Tidak. Kaji kitab. Cuma salah lah, salah jalan. Cuma ada sandaran dia. Cuma dia salah ambil sandaran. Iaitu dia kata i'tidal tak wajib tamanina. Jadi kita laju-laju lah sembahyang tarawih. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kan dapat cepatkan lagi beberapa saat. Tapi adalah yang gelong kan dia juga baca Fatihah apa benda macam tu. Dolin, bunyi dolin. Dolin tu jahanam lah kat situ. Tapi tempat yang lain ada. Dan yang dia dolin laju-laju tu pun ada sandarannya. Dia kata kau orang baca Quran setahun sekali. Aku baca sehari 10 jam. Kelajuan aku, korang tak sampai tangkap. Telinga korang tak tangkap. Terlalu laju. Supersonik. Contohlah. Adalah hujah tapi mengarut lah. Tapi adalah hujah dia. Cuma dia tak buat bodoh-bodoh. Istilahnya tu. Dia tak buat bodoh-bodoh. Dia ada kaji, kemudian dia cuba buat. Tapi salah. Tapi salah. Jadi, i'tidal pada mazhab Hanafi sunat. Pada mazhab Syafi'i, kita tengoklah. Mazhab Syafi'i dia wajib. I'tidal tu wajib. I'tidal tu wajib. Tapi itu pendapat yang mu'tamad. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, i'tidal termasuk duduk di antara 2 sujud, nanti kita akan bahas. Kita bahas i'tidal dulu, adalah bukan rukun pada solat sunat. Bukan rukun. Solat sunat tak ada masalah. Mazhab Hanafi, sunat ke fardu ke bukan rukun, siap-siap. Longgar sungguh. Fardu pun bukan rukun, sunat pun bukan rukun. Tapi mazhab Syafi'i, solat fardu rukun. I'tidal. Solat sunat tak rukun. Sunat aja. Solat sunat pun sunat i'tidal. Jadi kalau tak i'tidal pun boleh. Maksud tak i'tidal tu macam ni lah. Itulah. Itu maksud tak i'tidal. Bukan macam ni, tunggu sujud, bukan. Maksudnya nak membezakan di antara rukuk dan sujud je. Tu i'tidal. Kalau macam ni, kan dapat beza dah. Ini rukuk, ni sujud. Tapi macam ni rukuk, ni sujud. Tak boleh beza. Sebab dia seolah-olah sekali. Itu tujuan i'tidal. Nak membezakan di antara rukuk dan sujud. Itu tujuannya. Jadi pada mazhab Syafi'i pendapat dhaif, solat sunat tak wajib i'tidal. Sekadar dapat beza je. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Jadi kerana tu ada sekalipun. Itulah. Itu dia punya mantik tu. Pengarang tulis i'tidal tu wajib dalam sembahyang. Walaupun solat sunat pun wajib. Apa hal? Siapa kata tak wajib? Ada orang kata tak wajib. Dia nak menolak pendapat yang mengatakan tak wajib tadi. Tapi dia tak bagi tahu. Sebab tu kitab dia terbalik. Kalau dia bagi tahu, kitab dia terbalik. Jadi ini antara teknik yang digunakan oleh pengarang terdahulu, sangat mantap. Sangat mantap. Dia cakap macam tu, ada maksud dia sebalik. Kalau setakat baca i'tidal, dan jikalau sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun kena i'tidal, sembahyang fardu pun kena i'tidal. Habis. Tak kena. Tak sampailah matlamat. Dia nak bagi tahu solat sunat, pendapat mazhab Syafi'i sendiri kata tak wajib. Boleh je. Sekadar singgah. Sekadar transit aja. Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Dah boleh. Tapi pendapat mu'tamad tak boleh. Lepas tu dia kata i'tidal adalah wajib walaupun sembahyang sunat. Okey. Apa maksud dia? Apa maksud i'tidal ni? Dari segi syarak, dari segi istilah, iaitu kembali ia kepada qiyam seperti dahulunya. Apa? Kembali balik kepada sebelum. Tu maksud i'tidal dari segi istilah. Jadi kalau sebelum tu macam ni, kan? Lepas tu macam ni.
I'tidal tu kembali balik. Maksudnya berdiri, rukuk. Kan? Apa maksud kembali i'tidal? Tadi apa tadi? Kiamat. Balik. Itu maksud dari segi syarak. I'tidal adalah kembali balik kepada asal. Asalnya berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kembali balik tadi. Kembali balik. Dan sebab itulah kalau dulu saya pernah tengok yang mengaji kitab Imam Ghazali Ihya apa, sekarang tak ada lah. Ada orang mengaji kitab Ihya. Dulu ada. Dulu memang ada. Kita kalau mengaji kitab Imam Ghazali antaranya, kalau dulu pernah tengok macam ambil wuduk sapu belakang ni. Leher. Kalau takbir Allahu Akbar jatuh dulu. Lepas tu naik. Macam-macam. Ada jenis kita lain sikit. Tapi waktu tu okey aje. Antara yang dulu macam ni. Rukuk sami Allahu liman hamidah. Letak balik. Lepas tu Allahu Akbar. Dulu selalu nampak, sekarang tak ada. Maknanya apa? Ramainya bukan tak ada orang ngaji kitab Imam Ghazali. Tak ada orang mengaji kitab. Dulu ada. Maknanya kalau ngaji kitab Ihya ni, Allah hai. Memang hebat sungguh lah. Jadi rukuk sami Allahu liman hamidah. Kenapa letak balik? Ya, i'tidal apa tadi? Kembali kepada asal kan? Kembali pada sebelum. Sebelum macam mana? Macam ni kan? Macam ni ya? Pendapat Imam Ghazali. Tapi pendapat Mu'tamad tak ada. Maksudnya kembali tu masuk dengan masuk qiyam. Tangan tak payah. Tak sunat letak macam ni. Cuma nak bagi tahu itu pendapat Imam Ghazali yang mana sandarannya sangat kuat, iaitu i'tidal dengan maksud kembali kepada asal. Dan asal duduk macam ni, kena letaklah macam ni. Lepas tu Allahu Akbar sujud. Bukan qiyam balik, saja letak macam ni. Lepas tu Rabbana lakal hamd. Lepas tu Allahu Akbar sujud. Dululah, sekarang tak ada. Nak cari orang ambil wuduk sapu belakang ni, leher. Tengkuk leher pula. Saya selalu bertukar leher dengan tengkuk. Leher depan tak, tengkuk belakang. Tengkuk. Sebab saya pelik, sebab dia panggil tali leher. Lepas tu tali tengkuk. Betul. Kita panggil tali leher. Lepas tu saya panggil sini leher juga. Lepas tu tali tengkuk kan? Sebab pakai kat sini. Kenapa tali leher? Tali tengkuk, kasar gurau, ingat lembu. Tapi macam tu lah. Sapu belakang ni. Lepas ambil, sapu kepala, sapu belakang. 3 kali. Tak ada dah nak cari. Sama juga. Sami Allah liman hamidah. Tak ada dah. Sengit pun tak ada dah. Kalau ada pun tiru-tiru je. Entah dia faham ke tidak kenapa dia buat sengit macam ni. Ada sebab. Yang semua Imam Ghazali punya ni. Dan okey. Kembali kepada qiyam seperti dahulu. Cuma kembali kepada qiyam yang kita panggil i'tidal, tapi dia ada syarat. Nama je kembali kepada qiyam, tapi namanya i'tidal. Dan dia ada syarat tambahan, iaitu tak ada pada syarat qiyam. Qiyam nak berdiri berapa lama pun boleh. Nak baca surah panjang mana pun boleh. Itu namanya qiyam. Ketika rukuk kemudian kembali kepada qiyam, kan? Kembali ia kepada qiyam seperti dahulunya, kembali betul berdiri juga. Cuma dia ada satu syarat ni. Syarat dia tak boleh berdiri lama. Tu je beza. Qiyam yang betul-betul, qiyam yang awal-awal, berdiri lama mana pun boleh. Berdiri tu maksud baca Fatihah, baca surah panjang mana pun boleh, tak ada masalah. Rukuk lah. I'tidal berdiri macam tadi juga, tapi satu aja, buang. Tak boleh berdiri lama-lama. Hanya boleh berdiri sekejap aja. Berapa lama dikatakan sekejap dengan lama tadi tu? Dia punya tu kadar bacaan Fatihah. Contohnya kadar bacaan Fatihah tu 21 saat. Katalah kan 21 saat kadar bacaan Fatihah. Dia pun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Bermulalah kira 21 saat. Jika dia duduk, tak tahulah dia baca doa ke dia baca apa, tak kisah. Tapi kalau dia baca doa yang warid, tak apa. Kita ambil dia diam dekat situ. Sampai 21 saat, batal sembahyang. Sedangkan kalau ketika berdiri qiyam, tak batal. Berdiri je. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang imam jadi masalah lain kan. Duduk je. Kenapa saja je lah. Malah. Boleh. Tak batal. Baca Quran pun tak batal. Duduk diam pun tak batal. Lama mana berdirilah. Tapi i'tidal tak boleh. Dia mesti tak boleh lebih daripada 21 saat. Mana ambil? Kitab tak sebut 21 saat. Kitab sebut tak boleh lebih daripada kadar bacaan Fatihah. Berapa saat Fatihah? Tak boleh lebih kadar tu. Kita lebih kurang dalam 21, maka 21 lah. Kalau 25 lah. Tak boleh lebih daripada 25 saat. Kalau kadar bacaan Fatihah tu 25 saat. Masa tu, saat tu. Kalau lebih, batal. Dia akan jadi masalah macam mana dengan solat sunat tasbih kan? Panjang nak baca 10 kali tu. Macam mana dengan kunut? Kalau kunut
kunut biasa ni, kunut subuh kalau baca cara normal cukup-cukup je. Kalau kunut nazilah kadang-kadang panjang, batal lah. Itu bahas nanti. Sekejap lagi. Ada kat bawah tu. Saya tak bahas lagi lah. Nanti ulang balik. Macam mana pula kalau baca kunut nazilah panjang-panjang, kan? Baca minta doa, minta ya Allah naikkan COVID ni. COVID. Tapi tak boleh sebut COVID, batal. Dalam kunut nazilah. Hati-hati juga. Saya pernah cerita dulu kan. Masa H1N1 dekat Johor. Ustaz Johor kata, "Ustaz, dekat Johor bagus lah. Tiap-tiap kali sembahyang dia baca apa H1N1 punya doa." Maksudnya waktu tu H1N1 ni sesama babi kan. Tentulah penyakit tu lah yang masa merebak dulu, entah berapa tahun lepas. Jadi dia buat kunut nazilah. Imam dia buat kunut nazilah, tapi batal sembahyang. Dia kata dia sebut kat situ H1N1. Batal. Dia tak boleh bahasa daripada bahasa Arab. Habis nak sebut apa? H apa? Wahid N wahid. Ke apa? Tak boleh juga H tu bahasa. Habis tu H apa? Ha apa? Ha wahid apa? N nun apa? N apa N? Tentu tak boleh. Dia kena cakap penyakit sayyi'il asqam dah cukup dah. Penyakit yang tu dah cukup, tak semesti nak detail macam tu lah sikit lah. Cuma macam mana dengan kunut nazilah yang panjang? Itu nanti akan datang di bawah dia sebut. Okey, habis dengan tamakninah. Dengan tamakninah. Jadi maksudnya i'tidal jikalau sembahyang sunat sekalipun pada pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, maksud i'tidal kembali kepada qiyam dahulunya, kembali berdiri balik, tapi ada syarat tak boleh lebih daripada kadar bacaan Fatihah dengan berdiri tu, masa tu dengan tamakninah. Dengan tamakninah, dengan pegun, dengan berhenti sekejap. Kerana tu sebahagian kitab dia keluarkan macam malam ni sekejap lagi dalam pukul 10 tadi saya akan ada talaki lagi di Indah Mahkota 15 di Masjid Salahuddin. Kitab Kifayatul Muhtadi, kitab tu dah lama dah berapa tahun dah, lebih 2 tahun dah. Tiap-tiap malam di situ. Dululah, sekarang ni seminggu 2 kali. Jadi bila macam tu di kitab tu dia ada tulis 17 rukun sembahyang 17. Bila kita tengok asal 13, dia keluarkan 4 lagi. Dia keluarkan macam mana? I'tidal 1, tamakninah ketika i'tidal 1. Lepas tu sujud 1, tamakninah ketika sujud 1. Kemudian apa lagi ya? Rukuk 1, tamakninah ketika rukuk 1. Dia buat asing. Duduk di antara 2 sujud 1, tamakninah ketika duduk di antara 2 sujud 1. Jadi ada 4 yang dikeluarkan. Sedangkan kitab kita tulis i'tidal dengan tamakninah. Kitab tu tulis i'tidal 1 rukun, tamakninah ketika i'tidal 1 rukun yang lain. Jadi 17 lah. Sebenarnya sama je. Kenapa pengarang kitab Kifayatul Muhtadi dia asingkan, dia keluarkan tamakninah ni tak sama dengan rukun asal. Padahal sekaligus lah 13 settle. Dia nak bagi tahu pentingnya ataupun membatalkan sembahyang jika tinggal rukuk, tinggal sujud, macam tu juga batal sembahyang jika tinggal tamakninah tadi. Lepas tu dia keluarkan. Sebab kalau masuk sekali 13 rukun, kena rukuk ya, rukuk jangan lupa ya, dia pun rukuk. I'tidal jangan lupa, dia i'tidal. Dalam keadaan dia i'tidal, tak ada tamakninah, tak sah. Tapi dalam rukunnya disebut sekadar i'tidal. Setengah kitab kata i'tidal serta tamakninah. Tamakninah tu orang tak apa nak peduli sangat. Dah i'tidal dah lah, rupanya tak ada tamakninah. Bila macam tu batal. Seolah-olah tamakninah ni jadi second class. Macam tak apa penting. Sebab dia sekalikan dengan rukuk, sekalikan dengan i'tidal. Maka pengarang kita keluarkan. Jadi 17. Nak beritahu penting, jaga betul-betul. Rukuk kau jaga kan? Sujud jaga kan? Tamakninah jaga juga. Malah dia keluar 4 tamakninah. 4 dia keluarkan. Apa dia? Rukuk 1 rukun, tamakninah ketika rukuk 1 rukun. Dia keluar tamakninah kat situ. I'tidal 1 rukun, tamakninah ketika i'tidal, keluar balik rukun 2 dah kat situ tamakninah. Sujud 1 rukun, tamakninah ketika sujud 3 buat keluar lagi. Duduk di antara 2 sujud rukun, tamakninah ketika duduk di antara sujud, keluar jadi 4. 13 tambah 4 17. Nak bagi tahu penting. Cedera mana-mana tamakninah pada keempat-empat rukun tadi, maka cedera membatalkan solat. Sebab tu penting tu. Kalau tulis sekali rukuk serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, tak berapa macam nak dapat sangat. Lepas tu kalau keluar lagi cantik, keluarkan. Macam mana pentingnya Fatihah, macam tu pentingnya tamakninah. Macam mana penting sujud biar sempurna 7 anggota, macam tu punya penting juga tamakninah. Sebab apa saya buat ni? Kita akan tahu kejap lagi kenapa penting perkara ni. Sebab
kalau tak peduli tentang tamakninah, i'tidal ke rukuk ke sujud, akan berlaku gerakan illegal. Illegal tu. Salah. Gerakan yang tak diperlukan. Istilah yang moden dipanggil gerakan illegal. Bukan gerakan sembahyang. Mudah terjadi. Antaranya belum sempat sempurna i'tidal dah turun sujud. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Mungkin ada orang buat, tapi mungkin tak ramai yang buat macam tu. Dia kata sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Memang sempatlah tamakninah, tapi ada yang tak mengaji sungguh-sungguh, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Cuma tak ramai. Mungkin berapa persen, 1% ke, tak sampai 1% kot. Yang buat perangai macam tu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tak sempat. Apa lagi yang kemungkinan tak peduli dekat tamakninah ni, dia akan jadi ketika i'tidal ni. Dia tak ada pegun. Bila tak ada pegun, tak kira tamakninah. Macam mana? Sami Allahu liman hamidah, sibuk duk betul kain, sibuk duk tarik seluar. Ni tak ada. Dia kena pegun. Sami Allahu liman hamidah. Baru terangkat rukun. Tapi dia sami Allahu liman hamidah. Kan? Tak pegun tu. Lepas tu Allahu akbar. Tak pegun. Masa bila? Kalau dia nak pegang seluar sekalipun, tak ada masalah. Sami Allahu liman hamidah. Tarik kan? Betul? Tak apalah. Cuma tarik tu hukum makruh. Cuma sah lagi sembahyang dia. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, dia ada gerak sikit, tak ada pegun lagi. Lepas tu Allahu akbar, tak sah sembahyang dia. Walaupun nampak macam berdiri, tapi tangan dia, kaki dia kadang-kadang betulkan kain. Yang tu lah, betulkan kain, betulkan serban, betulkan macam-macam. Saya ulang banyak kali, nak pakai benda ni sembahyang, pastikan jangan peduli. Kalau tak boleh, sengit sikit. Macam ni. Ni kan? Ni kan ada lain. Ni tak ada lain. Masa tengah tu, sibuk dah betul. Kan? Atau ketika sami Allahu liman hamidah, saja je dia buat. Baik, jangan pakai, letak kat bawah lah. Letak kat bawah. Dia kena jangan peduli. Benda ni makruh, silap-silap boleh batal. Bila sami Allahu liman hamidah, tengok sengit macam ni. Sengit macam ni. Kan kadang-kadang dia sengit satu panjang sampai ke kaki dah rasa geli-geli. Satu pendek. Dia pun sami Allah. Nak jatuh ni sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, tak sah. Walaupun nampak macam pegun ni, tak duk tarik ni. Hati-hati nak pakai, sunah-sunah juga. Nak pakai hati-hati. Kena betulkan kepiah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nampak macam pegun, tapi ada yang tak pegun. Anggota besar ada yang tak pegun. Mungkin tak sampai tahap batal gerakan dia, tapi dia batal kerana tak ada pegun, tak ada tamakninah. Walaupun lutut dia ada tamakninah, buku lali ada tamakninah, pinggang ada tamakninah, apa lagi? Tapi ni ada tamakninah, ni bahu. Ni ada tamakninah, ni semua kena tamakninah. Iaitu sami Allahu liman hamidah. Cukup lah. 1 saat setengah sikit. Sami Allahu liman hamidah. Cukup dah tu. Dia 1 saat setengah. Jadi orang duk sibuk duduk buat benda-benda sesuatu ketika tu. Ketika dia i'tidal, maka tak ada pegun. Bahasa lain tak ada tamakninah. Walaupun nampak macam ada. Dan mungkin juga skrulus. Apa skrulus? Sami Allah liman hamidah. Lus. Ketak ambil screwdriver ketak kan. So bila skrulus sama juga. Sami Allah liman hamidah kan? Gerak ni. Allahu akbar. Sah? Tak sah. Dia gerak ni, tak ada mana pegun, mana tamakninah. Tamakninah lah ni. Tamakninah apa? Sekadar pinggang, lutut, buku lali, leher. Ni besar agak. Yang ni tak berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Sikit je gerak. Nampak? Gerak sikit ni. Allahu akbar. Sembahyang. Hati-hati. Lepas tu ni sami Allahu liman hamidah, tup. Terus. Malah kalau ni pun saya sebut sebelum ni kan, gerakan illegal yang membatalkan sembahyang. Sami Allahu liman. Kalau macam ni 1 dah sebut jangan kali dah. 1 bukan 2 je. Ni 1. Ni tak kira. Langkah nak penuhkan sah ke nak buat apa ke? 1 ni tak kira. 1 2 ni tak kira. Ni mengikut tabi', mengikut je, tak kira. Macam ni kira 1, ni tak kira. Dia pergi ke asal, tu tak kira. Jadi tapi berbeza dengan dia pergi dengan badan dia. Maksudnya tangan dia pergi dengan badan dia. Sami Allahu liman hamidah, ni kan? Kita ambil yang ni je lah. Sami Allahu liman hamidah, dia pergi ke belakang. 1. Pergi ke depan. 2. 3. Batang. Walaupun sikit je. Ni badan dia. Sepayah. Ni badan dia. Ni badan, ni tangan. Tangan tadi satu lagi biar. Ni badan, ni tangan. Dia gerak macam ni.
Batal. Batal. Sikit. Ini banyak tak batal. Ya, ni satu. Tapi ni pergi ke belakang kira satu dah. Sebab dia pergi ke belakang, border dia ke badan. Satu, dua, ke depan balik. Tiga habis. Tu kalau sebelah tangan. Kalau dua belah tangan tak payah. Allahumma hamidah. Batal. Dah. Pergi ke belakang dua, pergi ke depan. Dua, empat. Habis. Habis. Hati-hati dengan gerakan tu. Scrollus tu hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak batal sia-sia je semayang. Penat-penat dah lah susah nak semayang. Semayang ingat senang. Ingat orang suka semayang. Kalau tak wajib. Wajib pun orang tak semayang. Kalau tak wajib, sembahyang ni sangat susah. Dalam Quran sebut macam-macam. Untuk solat ni susah. Kena sabar. Wastabir 'alaiha. Dirikan kamu sembahyang dengan istiqamah dan sabar atasnya. Dan sabar atasnya. Ingat senang nak sembahyang. Sembahyang yang mana senang ni? Yang susah ni sembahyang mana? Sembahyang betul-betul lah. Sembahyang yang sekadar nak settle, bila nak habis cepat-cepat nak habis, yang itu tak nama sembahyang, tak nama mendirikan sembahyang. Itu nama buat sembahyang. Buat sembahyang tak dikira. Apa lagi? Dan antara lain kalau antara pergerakan illegal. Ni saya jumpa dekat Kuantan baru satu. Dekat Selangor Belambak. Sami Allahu liman hamidah. Macam mana? Lupa dah. Sami Allahu liman hamidah ke macam ni dulu ke saya tak ingat dah. Tapi yang penting macam ni. Macam ni. Asal sebelum tu Sami Allahu liman hamidah tu sebelum tu sebab apa jadi macam ni? Macam ni. Ke memang awal-awal terus macam ni? Terbalik macam ni? Macam ni. Oh, gitu terus. Saya tak ingat dah. Sami Allahu liman hamidah. Yang tu. Wudu kan? Tak, asal dia macam ni. Asal usul jadi macam tu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu apa? Allahumma rabbana lakal hamd. Sebab rabbana lakal hamd dia banyak riwayat. Dia ada rabbana lakal hamd, rabbana walakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd, macam-macam. Yang ada Allahumma ni juga riwayat, sahabat riwayatkan. Jadi ada yang nak ambil Allahumma, Allahumma ni kan doa. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nak doa ni Allahumma rabbana lakal hamd. Ini juga gerakan illegal. Sama ada macam ni. Lama-lama dah malas dah. Okey, jadi macam ni lah. Asalnya macam ni, tu asal tu. Lama dah jadi macam ni. Ya, macam ni daripada awal lah. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Teruk ungguh mai gitu. Tak kena. Saya ingat macam ni dulu. Kona ke apa ke. Saya tak perasan, tak sempat lah nak perhati orang kan. Yang disunatkan macam ni hanya kunut je. Kunut nazilah, kunut subuh, kunut witir. Yang ni. Selain daripada tu semua macam ni. Mesti macam ni. Ini namanya takbir. Selain daripada tu dia panggil gerakan illegal. Bila gerakan illegal, gerakan yang tidak diperlukan, bukan gerakan sembahyang, maka dia kira lah dua. Nasib baik dua. Kalau tiga batal terus. Geraklah yang satu lagi. Lutut ke leher ke, geraklah satu lagi. Habis batal. Tak tahu daripada mana asal usul. Ambil. Asalnya saya tak tahu daripada mana. Tanya Tok Guru, Tok Guru kata, dia silap faham. Allahumma rabbana lakal hamd tu kan doa. Tadah lah. Sedangkan tak payah tadah waktu tu. Jika tadah juga batal ke? Tak batal. Tapi tu gerakan yang bukan gerakan sembahyang. Bila bukan gerakan sembahyang, maka dia dikira dua. Sebab dua tangan. Tak batal ke? Kan tiga baru batal. Jadi makruh tu memang ada lah. Dan makruh juga angkat tangan separuh. Macam Nabi sifatkan seperti ekor kuda liar. Ekor kuda liar. Pernah tengok ekor kuda? Ekor macam tu. Ekor dia. Okay, kejap. Jadi kita kan sami Allahu liman hamidah. Tu. Nabi larang tu. Sami Allahu. Baik jangan angkat terus. Sebab angkat ni banyak riwayat. Ada riwayat kata tak angkat tangan terus. Angkat ketika takbiratul ihram je. Nak rukuk, nak i'tidal, nak sujud, nak apa semua tak ada angkat dah. Sekali je, iaitu takbiratul ihram. Itu pun sunat lah. Ambil riwayat tu lagi bagus. Iaitu tak payah angkat dah. Kali pertama je angkat. Allahu Akbar. Lepas tu rukuk. Allah. Terus. Sami Allahu liman hamidah. Tak angkat dah. Lagi bagus. Daripada angkat macam ni. Macam mana? Sami Allah. Macam nak tak nak. Macam ekor kuda. Nabi sifatkan seperti ekor kuda. Nabi larang. Angkat tangan seperti ekor kuda. Angkat sungguh. Kalau nak angkat sungguh-sungguh. Kalau tidak, baik ambil riwayat yang kedua. Iaitu tak payah angkat terus. Okey juga tak payah angkat kan. Kita tengok mazhab Hanafi tak angkat. Dia angkat mula-mula je. Malah mazhab Maliki tak angkat terus. Allahu Akbar. Ada mazhab Maliki yang Allahu Akbar straight je. Terus. Daripada Sami Allah.
Macam nak tak nak. Macam nak tak nak. Kerana untuk memenuhi i'tidal, sempurna mengangkat tangan, untuk memenuhi sempurna mengangkat tangan ketika i'tidal, dia mesti memenuhi 6 perkara. Yang pertama, tapak tangan. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, hujung jari condong sikit. Yang keempat, ini khilaf. Ni tak kisah. Straight pun boleh, macam ni pun boleh. Saya ambil pendapat yang ni. Kemudian jarak jari sikit. Ni pun sama juga sunat. Jarak jari sikit. Kemudian buka tapak tangan. Kemudian hujung jari separas telinga. Ni. Bukan kat sini. Tapi separas. Ini tujuan nak bagi tahu je. Sini. Dan dia punya telinga dan berbetulan dengan bahu. Lebih kurang. Sebenarnya angkat-angkat dia pergi terus. Tak payah cek. Angkat dia pergi terus. Kan? Kecuali tangan pendek, tangan panjang, cerita lain tu kan. Tangan angkat sampai sini. Tak boleh pergi. Kalau kita normal, angkat terus pergi je. Tujuan ni bukan nak suruh sentuh. Sampai ada siap sentuh lagi. Tak puas hati. Tujuan nak bagi tahu dia punya ni. Dia punya tu. Dia punya apa? Atas bawah tu. Bukan macam ni. Tu ada. Tu mazhab lain lah semua tu. Mazhab lain. Mana lagi ya? Sini. Ni bahu. Mazhab lain juga. Sini. Mana lagi ya? Saya tak ingat. Yang ingat ni je. Ni. Lepas tu bahu. Mazhab Syafi'i. Yang tu mazhab lain. Mazhab Syafi'i. Ni. Sini. Nak tahu. Straight. Tu. Ni tujuan nak bagi tahu, bukan nak pegang ya. Sebab mungkin tok guru sebut macam ni. Dia pun subhanallah. Tak perlu sampai tu. Tapi benda ni tak adalah sampai batal ke nak kena, tak adalah. Cuma nak bagi tahu kesempurnaan aja. Tak payah keras sangat. Kalau dah biasa tersentuh jugalah ustaz. Bantai ajalah. Benda kecil sangat. Tak perlu kita nak tekan-tekan. Tapi kesempurnaan tidak. Mazhab Syafi'i lah. Jadi ni duduk kat atas ni. Ni pun bergantung pada panjang jari orang juga kan. Ni kat atas, yang ni kat bawah. Macam ni macam ni lebih kurang dia punya tu. Betul pergi ke depan. Okey. Kemudian Syekh Ramli Ibn Hajar khilaf pula. Ni, macam ni pula. Macam ni ke? Boleh juga. Tapi Syekh Ramli ni. Tu biasa kecil-kecil punya hal kecil-kecil lah. Syekh Ramli Ibn Hajar sama juga. Rapat. Syekh Ramli jaga sikit. Tu semua benda-benda kecil. Details. Yang kalau orang sungguh-sungguh nak semayang, dia akan ambil detail tu. Aku nak juga, aku tak kira kecil pun. Semayang kan ni? Kalau kata, alah janji sah, tak apa. Bergantung pada masing-masing. Bergantung pada iman masing-masing. Boleh kan tu? Kuat imannya, dia nak tu. Macam melampau sangat kot. Maksudnya bergantung kepada dia nak buat tu sesungguh mana nak buat semayang. Sekadar janji sah, maka tak perlulah cerita pasal jarak-jarak ni. Sekadar nak sungguh-sungguh. Kalau boleh sekecil-kecil pun nak. Nak kena carilah. Memang ada lah. Bab perkara tadi ada 500 sunat sembahyang. 500. Gerakan macam mana, kat tangan macam mana, berdiri macam mana. Okey, habislah bab i'tidal. Tapi dalam poster yang saya dapat, i'tidal dan sujud. Kan? Pandai Haji Wan. Tapi sujud dia sangat panjang bahas, kita cuma boleh bahas sikit je dulu. Sampai sejam sebab saya ada satu kelas lagi. Aku 10 tapi nak jauh juga tu Indah Mahkota 15. Okey. Yang ketujuh, habis dah yang i'tidal. Settle. Saya rasa tak ada apa dah tinggal yang penting-penting. Pasal kunut nazilah. Kalau panjang i'tidal panjang dia ada kat bawah tak silap. Dia ada dekat ni. Dia ada dekat yang ke-8. Tu yang ke-8. Nanti relax lu. Tu yang ke-8. Yang apa? Dan ke-8-nya duduk di antara dua sujud, dan jikalau sembahyang sunat sekalipun dengan tamakninahnya, dan jangan dipanjangkan dia, demikian lagi pada i'tidal. Kerana rukun pendek keduanya. Masa ni bawa syarah. Nanti kena syarah 2 kali. Bawa syarah. Kenapa masuk i'tidal sedangkan dia rukun ke-8? Cerita nanti lah. Okey. Habis. Tapi jawapannya boleh. Tu dulu. Boleh dulu. Hujahnya nanti. Jangan kata alamak tak tahu boleh ke tidak. Tak, memang boleh. Kunut nazilah, solat sunat tasbih, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah azim sampai 10 kali. Oi, panjang sungguh tu. Ada solat tasbih? Tak ada harapan dah. Dulu je. Malam raya haji tasbih, buat qiyamulai tasbih. Sekarang buat qiyamulai pun tak berapa nak tasbih sangat. Kalau buat tasbih pun tak ada orang datang pun. Buat bulan Ramadan pun tak ada. Macam manalah masjid tak kena tutup. Allah. Okey.
Yang ketujuh, sujud. Rasa i'tidal tak ada apa dah. Kalau ada apa tanya nanti. Saya okey je, saya tengah-tengah saya cakap, boleh saya nak tanya. Saya boleh stop kejap. Stop, kita sambung, lepas tu kita back balik boleh. Setengah orang tak boleh kan? Saya boleh. Tengah-tengah cakap tu pun boleh potong. Allah, okey, yang ketujuh. Sebab dia baru bunyi. Yang ketujuh, nanti Ajwa marah. Sujud 2 kali. Ketujuhnya sujud 2 kali. Pada tiap-tiap rakaat dan tama'aninahnya. Sujud ni mungkin kita mukadimah dulu, dan sujud ni kita akan sambung sekali lagi akan datang. Dan sambung hadis yang saya baca tadi, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Nabi kata yang ada orang Badui semayang tak ada tama'aninah ni, kan Nabi kata hendaklah kamu berdiri baca Fatihah, bukan baca ayat yang Quran yang mudah bagi kamu, rukuk sampai tama'aninah, i'tidal sampai tama'aninah, dan Nabi kata "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Kemudian kamu sujudlah sehingga tama'aninah. Itu menandakan bukti sujud adalah rukun sembahyang. Sekadar macam tu je lah. Dan dalam sehari semalam kita sujud 34 kali dalam solat fardu. Kerana tu 34 kali ni sangat penting bagi kita. Mana 34 rakaat lah, 34 kali tu sangat penting. Itu sekurang-kurang lah solat fardu. Kalau tambah solat sunat lagi lebih. Sebab tu kalau boleh, selagi boleh sujud. Walaupun sakit pun selagi boleh sujud. Sampai sakit yang sampai tak boleh sungguh. Kalau terpaksa tahan tu, kalau boleh tahanlah sikit. Walaupun dia dibenarkan untuk tidak sujud, kalau boleh sujud juga. Tapi boleh tak sujud. Kalau tak sujud pun sah. Walaupun macam tu, tetap sujud juga. Sehingga memang tak boleh. Memang mudarat sungguh. Kalau sakit sikit-sikit, yang mana sakit tu masih lagi dibenarkan untuk tidak sujud. Sebab sakit tadi, sujudlah dulu. Itulah, sujudlah dulu. Sebab sujud ni satu perbuatan yang paling banyak melibatkan anggota. Rukun yang paling besar dan paling banyak melibatkan anggota. Ketika qiyam, 2 kaki je, melibatkan 2 kaki, berdiri. Rukuk, 2 kaki, lepas tu tambah pinggang, 3. Duduk, lutut, kaki tu kan, keting tu je melibatkan, paha sikit. Lepas tu je lah, mana ada lain lah. Duduk. Tapi sujud melibatkan paling banyak anggota, 7 anggota, dan sunat 8, hidung. Hidung tu sunat. Jadi paling banyak, bila dia paling banyak, dia adalah perbuatan rukun solat yang paling besar, ataupun yang paling mulia, yang paling hebat. Yang apa? Yang paling lah, paling apalah maksudnya, yang paling lebih di antara rukun-rukun yang lain. Dan buktinya, sujud adalah perbuatan semata-mata ibadah. Berbeza dengan berdiri. Berdiri, duduk, ada dalam semayang, ada di luar semayang. Berdiri di luar semayang, berdiri tunggu roti canai siap, beratur. Berdiri tunggu nak cocok duit ATM, namanya berdiri. Dalam semayang juga nama berdiri. Maknanya berdiri luar semayang ada, berdiri dalam semayang pun ada. Duduk juga ada. Duduk main dam, duduk dalam semayang, duduk saja-saja minum kopi, duduk juga. Jadi dalam semayang ada duduk, luar semayang juga ada duduk. Bezanya, dalam semayang dia kena ada niat dan sebagainya, ada rukun-rukun lah. Tapi duduk tetap duduk, berdiri tetap berdiri. Berbeza dengan sujud. Sujud tak ada luar semayang, dia hanya ada dalam semayang je. Tu spesialnya sujud. Dia hanya ada yang dalam semayang je. Dengan maksud, jika buat di luar semayang punya haram, berdosa besar. Sujud bukan dalam semayang, ataupun seumpama semayang. Macam sujud syukur, sujud tilawah tu seumpama semayang. Dia tak macam sembahyang kan, tapi seumpama sembahyang lah. Iaitu kena ada wuduk, kena ada tutup aurat dan sebagainya, macam sembahyang. Tu boleh. Maknanya sujud ni tak boleh suka-suka. Berdiri boleh suka-suka, duduk boleh suka-suka, sujud tak boleh suka-suka. Siapa sujud suka-suka, berdosa. Sebab sujud ni dia boleh menyebabkan, kalau dia sujud dekat makhluk dengan niat membesarkan makhluk tu, maka jadi kafir dia. Sujud sekadar ikut-ikutan, haram, dosa besar, fasik. Tapi tak jatuh kafir. Yang macam mana? Kes viral tu kan. Tengok apa niat dia. Niat dia nak membesarkan, maka kufurlah dia. Sebab sujud makhluk. Niat sebab ala adat, ala ikut aja, ala tak tahu nak buat apa.
panik, apa-apa je lah. Haram, dosa besar, fasik. Haram, dosa besar, fasik. Sebab dia sujud kerana nak membesarkan tu yang tak boleh. Kufur. Malah seorang je yang boleh sujud. Bukannya seorang je yang boleh orang sujud, bukan makhluk sujud pada dia, iaitu Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila malaikat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, semua sujud. Boleh tu. Iblis dia tak sujud. Aba wastakbara, dia belagak sebab dia dibuat daripada api, dia kata ini daripada tanah, wa kana minal kafirin. Kafirlah dia. Cuma sebahagian ulama mufassirin, ulama tafsir, dia menafsirkan maksud sujud tu tunduk hormat. Satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak, sujud betul. Habis tu berdosa lah sujud betul. Sujud betul berdosa. Kenapa sujud berdosa? Sebab Allah larang. Nabi larang. Nabi kata kalau boleh seseorang sujud kepada seseorang, makhluk sujud kepada makhluk, aku nak suruh isteri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Dan Allah juga tidak membenarkan sujud kepada makhluk. Makhluk dengan makhluk. Sebab tu haram, sebab tu berdosa. Yang ini ni tak berdosa ke? Allah suruh sujud kan? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah suruh sujud. Bila Allah suruh sujud, bolehlah sujud. Pada pendapat yang mengatakan sujud dengan maksud sujud betul. Pada mengatakan tunduk hormat lah, tak apalah. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan sujud betul. Sujud betul. Sujud betul. Jadi bila Allah suruh sujud, jadi kewajipan lah. Jadi kewajipan bagi dia untuk sujud. Sebenarnya dia bukan sujud dekat makhluk, dia patuh pada Allah. Seorang je yang boleh disujud, iaitu Nabi Adam. Itu pun waktu tu, itu pun malaikat aja. Sekarang tak boleh dah. Sekarang Nabi Adam pun tak boleh sujud. Kalau Nabi Adam ada pun tak boleh sujud dah. Nabi Adam diutuskan, diturunkan ke bumi, dah tak boleh sujud dia dah. Tak boleh dah. Bila boleh? Sekali tu je. Itu pun kalau ambil pendapat yang kata sujud betul. Kalau ambil pendapat yang kata bukan sujud betul, tunduk hormat, memang tak boleh sujudkan makhluk daripada semua, tak boleh. Okey. Jadi sebab tu dia special di antara hubungan kita dengan Allah ketika sujud. Malah Nabi sebut sebagai kiasan, ketika sujud tu lah dekatnya Allah tu sedekat urat marah dia. Sedekat tu. Dengan maksud ketika itulah hubungan rohani, kalau kita panggil, hubungan rohani makhluk dan Tuhannya sangat rapat waktu sujud. Sebab kita tak boleh tunduk hormat sujud macam tu dekat makhluk yang lain. Tapi menghadap Allah, kita hina diri kita. Waktu tu sangat rapat, sangat rapat. Dan bacaan pada rukuk dan sujud sunat. Sunat. Nak bagi tahu sujud ni lebih daripada berdiri dan duduk. Kan sujud yang paling besar, yang paling mulia. Kenapa lebih sujud? Qiyam pun sembahyang, duduk pun sembahyang. Yalah, sembahyang kan, duduk pun sembahyang. Kenapa pula sujud yang lebih? Antaranya sujud tak boleh suka-suka luar sembahyang. Dalam sembahyang je boleh. Itu antara hujahnya. Antaranya juga dekat dalam sujud tak ada bacaan wajib. Mana ada bacaan wajib? Tapi qiyam nak jadi wajibnya mana? Pertama kena ada niat. Dia kena ada syarat lain untuk qiyam tu jadi wajib. Untuk qiyam tu jadi ibadah kena ada niat, kena ada bacaan Quran kat situ, iaitu Fatihah. Ketika duduk macam mana nak jadi wajib? Kena niat, masa awal-awal lagi kena niat. Dan ada bacaan wajib ketika duduk, iaitu tahiyat akhir. Tapi sujud tak ada bacaan yang wajib. Sujud tu dah memang dah. Maksud tak? Perbuatan sembahyang yang lain perlu dengan rukun qauli, perlu dengan bacaan tertentu untuk dia jadi ibadah. Tapi sujud tak perlu baca apa-apa, dah ibadah dah. Tak baca apa pun ibadah. Kan? Kalau qiyam berdiri saja tanpa niat, tak jadi ibadah. Dengan niat, belum habis lagi, dah lah niat ketika berdiri, dah jadi ibadah, tapi tak sempurna lagi. Baca Quran baru jadi ibadah. Jadi qiyam nak jadi ibadah kena dua benda buat, iaitu kena niat dan kena baca Quran. Quran tu maksud Fatihah lah. Duduk tak jadi ibadah, kena dua perkara juga. Yang pertama niat awal-awal tadi, niat sembahyang. Yang kedua kena baca tahiyat akhir. Kalau tidak tak jadi ibadah. Tapi sujud tak payah baca apa pun, ibadah dah. Tu lebih hujah. Yang mana sujud tu lebih. Sujud tu lebih daripada yang lain. Dan jikalau ia sujud, Allah ni panjangnya. Allah, tak boleh, kita cuba tengok. Ini yang terakhir lah kita baca. Cuma saya rasa macam tak habis. Kita tengok habis ke tak habis. Dan jikalau ia sujud atas suatu yang ia tunggang. Tunggang. Rumi pun tunggang
Oh, tanggung. Itulah. Tanggung tunggang. Sama tu. Tanggung tak dia tanga ga. Ada setengah kita ga waw nga, setengah kita ga nga. Yang tu ga waw. Rumi juga. Jawi mana? Jawi. Tanga ga nga. Ga waw nga. Tanga tawaw nga. Ga waw nga. Tawaw nga tung. Lepas tu ga waw ga ya. Tak dengar. Ga apa? Ga nga terus. Tawaw nga ga nga. Tu apa tu? Tawaw nga ga nga. Tunggang. Rumi tu apa? Betul lah saya cakap. Nasib baik betul. Rumi yang salah. Kenapa pula tanggung? Tunggang. Sebenarnya ada Jawi seorang. Tak apalah. Okey tu dah ada apa panggil? Ada seorang jadi lah tu. Tunggang bukan tanggung, tapi maksud tanggung. Maksud tanggung, tapi tulis tunggang. Jadi janganlah ubah. Tulislah tunggang, lepas tu buatlah kurungan tanggung. Patut macam tu. Kurungan ni aku tambah. Aku tu yang buat Rumi tu. Ini tidak tukar terus, tak kena. Dia sebenarnya tunggang. Dia macam ni tau. Dia boleh bahasa dulu. Dia panggil kalau baju kita ni, kita panggil tunggang juga. Kalau dia pakai tu, dia panggil tunggang baju. Boleh kita panggil macam tu. Sekarang bila tunggang kuda, tunggang motor, boleh kita panggil macam tu kan. Tunggang kereta boleh tak? Kalau dari segi kita ambil luas sikit lah bahasa, boleh lagi kan. Tunggang kereta kan. Tapi kalau tunggang baju tak apa nak masuk. Dulu tunggang baju tu biasa. Maksud tunggang baju tu masuk pakai. Yelah kita menunggang lah kan. Menunggang. Tunggang motor, kita pakai motor tu kan. Seolah nampak dulu punya bahasa. Tunggang. Tapi dalam kurungan tanggung lah. Tapi tanggung pun tak tepat lagi. Yang paling tepat pakai. Memakai. Tapi asal tunggang. Dan jikalau ia sujud atas suatu yang tunggang, atau dalam kurungan kita letak tanggung pakaian tu lah. Sujud di atas yang ia tunggang, yang ia pakai. Tu paling cantik. Tunggang tu maksud pakai. Yang tiada bergerak dengan geraknya. Ini baru betul. Yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Dengan maksud sudah memadai. Yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Lepas tu tambah lagi. Sudah memadai. Tu baru cun lah. Baru cantik. Baru boleh faham. Dan jikalau ia sujud di atas suatu yang ia tunggang, kena tukar. Dan jika ia sujud atas suatu yang dia pakai. Okey? Yang mana yang dipakai tadi tu? Yang tu sifat dia tu. Yang tiada bergerak dengan geraknya. Tiada bergerak dengan geraknya. Yang dia tunggang tadi tu, yang dipakai tadi tu tak bergerak dengan geraknya. Dia bergerak pakaian yang dia pakai tu tak gerak. Sekalipun. Dia sekalipun jadi macam mana hukumnya? Memadai. Tu. Tak ada kat situ. Semua kena takdir. Kalau tidak, tak boleh faham. Jadi maksud dia adalah maksudnya adalah jika dia tunggang, ni panggil tunggang ridak. Pakai ridak ni panggil. Ni pakai ni walaupun tak pakai. Bahasa Melayu mungkin pakai tu maksud kena pakai sarung kot, kan? Ini tak nama pakai, nama letak. Ni pakai juga. Tunggang juga. Jadi bila tunggang, dia ada dua keadaan. Ni, ada orang sekarang, tak mungkin jarang nak nampak, orang dulu ada. Dia pakai dia punya ridak ni, kadang-kadang serban, ekor serban, kan? Kadang-kadang ridak panjang. Panjangnya sehingga panjang sungguh. Malah ada yang bawa kain kapan. Kain kapan dia putih. Jadi kalau kita, yang ini, bila gerak. Bila orang tu bergerak tak? Yang tiada bergerak dengan geraknya. Sekarang ni, ini kita gerak, orang gerak, dia bergerak sekali. Yang ini tak boleh. Nanti dulu. Jika kita ambil yang panjang, kita ambil contoh ni dulu. Sekalipun tu. Jika dia panjang, kain kapan dia bawa? Kain panjang, dia main bawa kerana dia sentiasa tengok, sentiasa ingat mati. Tu orang dulu, orang sufi-sufi dulu bawa kain kapan. Malah dia balut atas kepala. Balut. Seorang sahabat saya ada seorang dekat belah sana, dekat Puncak Alam. Ustaz Azizul Wahyu. Sebut nama dia. Lama tak sebut. Ustaz Azizul Wahyu nama dia. Dia pakai kain kapan. Pernah tak datang kuliah. Kenapa Ustaz tak datang? Balut tak jadi.
Cancel kuliah. Sentiasa ingat, aku nak mati, kain kapan woi, kain kapan. Ada orang pakai kat sini. Panjang, dia bawa meleret, tapi dia letak atas bahu macam mana. Tapi kadang-kadang tengah sembahyang dia akan jatuh. Okey. Panjangnya dia tu, panjang dengan dia bergerak, yang ni tak gerak. Ni tak gerak. Dia gerak, orang tu bergerak, dia tak gerak sebab terlalu panjang. Jadi maksudnya panjang, dia belit ni panjang, akhir sekali buat sejadah. Contoh. Ataupun dia ada kat depan. Dia bergerak tak benda ni? Tak bergerak sebab panjang sangat. Maka dia sujud atas ni, dia sebut ni. Dan jikalau ia sujud atas suatu yang dia tunggang, dia pakai macam tadi, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Dia bergerak, pakaian dia tadi tu tak gerak. Maknanya memadai dengan maksud sah. Jadi yang sebaliknya, jika dia bergerak, pakaian dia tu bergerak. Dia bergerak, pakaian dia tu bergerak, kan? Dia gerak, pakaian dia tu bergerak. Maka dia sujud atas pakaian dia, yang mana dia gerak, pakaian dia tu bergerak, tak sah. Terbalik. Susah sikit dia punya ayat tu, susah sikit. Jadi dia masuk kat sini nak cerita pasal sujud tiap-tiap rakaat dengan tamakninah. Kalau dia sujud dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tunggang, yang ia pakai, okey juga, tak ada masalah. Syarat dia, sifat dia adalah yang mana pakaian dia tadi tu tidak bergerak dengan geraknya. Tidak bergerak dengan gerak, dia bergerak, pakaian dia tu tak bergerak. Maka sujud pun okey. Tapi yang kita dapat, dia panggil mafhum mukhalafah. Maksud dia sebalik. Kalau dia bergerak, pakaian dia bergerak, sujud atas tu tak sah. Yang itu tak beritahu. Itu yang letih tu. Tu orang dulu buat kita, Allah letih dengan nak syarah. Pandai. Dia bagi sikit je. Kita ni yang mengajar ni, Allah rasa macam panjang. Tak habis lagi ni, panjang lagi. Ayat dia simple je. Orang dulu, ya Allah. Hai. Jadi apabila disebut dan jikalau ia sujud atas suatu sujud, bila sebut sujud dahi, dia tak sebut pasal dahi pun, tapi bila sebut sujud mestilah dahi. Maka yang dimaksudkan adalah sujud yang kata tadi tu dahi. Kalau ridak ni tangan tak apa, yang tu tak sebut pula. Tak apa, lapik tangan, yang mana dia gerak, orang tu gerak, serban ni pun gerak juga. Kalau orang perempuan, kain telekong tu memang gerak semua. Kemudian masa nak sujud tu, dia ke tepi sikit, besar sangat ke tepi sikit, syup, ke depan. Dia sujud atas tu, tak sah. Dia kena tarik tepi sujud, atau sujud tempat lain. Okey. Dahi mesti terbuka. Dahi tidak boleh tertutup dengan pakaian dia. Pakaian janji pakai ke? Tidak. Pakaian yang dia bergerak, pakaian tu bergerak. Susah. Okey, jika dia bergerak, pakaian tu tak bergerak, tak apa sujud atas tu. Atas dia. Okey. Dan sujud, bila sebut sujud, dahi saja, tangan tak kisah. Macam ni ke, tak kisah. Macam pakai stokin. Engkau gerak, stokin tu bergerak. Jadi engkau sujud, stokin terlapik dengan stokin. Tak sah. Tidak. Orang perempuan, dia sembahyang pakai kain telekong. Tangan tak wajib tutup. Tangan ni kat sini je wajib orang perempuan sembahyang. Sini je. Tiba-tiba pakai kain telekong. Rukuk, sujud, lapik. Yang mana kau lapik dengan pakaian yang kau gerak, dia gerak, iaitu telekong. Tak sah. Tidak. Dahi je. Yang lain tak. Lutut, lagi susah. Lutut lapik juga. Dengan kain, tentu nak selak lutut. Silap faham lah tu. Dia tidak, hanya dahi je. Dan maksud dahi itu adalah mana-mana juzuk dahi. Sikit je, kena sikit je, cukup dah. Contohnya, dia sujud, ni pakaian dia, yang dia bergerak, pakaian ni bergerak juga. Dia sujud macam ni. Ni. Sah. Ni. Tapi tutup separuh. Janji sikit. Sikit pun tak apa. Janji sikit. Mesti kena lantai. Janji sikit. Jadi, kalau kata ada macam ni ke, macam ni kan. Kena ni sini sikit, kena jadi lah. Tak semestinya kena buka semua. Tak semestinya. Sikit dah memadai. Sikit dah memadai. Okey, tak semestinya semua. Ini adalah mazhab Syafi'i. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain, 3 mazhab lagi. Maliki, Hambali, Hanafi, 3 mazhab. Tak wajib. Kepala dahi tak wajib tutup. Mazhab Syafi'i je. Dengan maksud dia kata harus tak tangan berlapik ketika sujud dengan pakaian dia. Dengan sarung tangan, dengan tangan dia macam ni, dengan kain telekong, harus tak? Harus, boleh. Lutut, boleh lapik. Kaki boleh lapik. Macam tu juga dahi, boleh lapik.
3. Kuat lah kiranya, kuat. Tapi kita mazhab Syafi'i guna yang tu juga. Tak boleh, batal. Kita guna jugalah, kita mazhab Syafi'i. Jumhur mazhab, 3 mazhab lain mengatakan tidak, tak ada masalah. Silakan kalau berlapik dengan pakaian sekalipun. Tapi kalau berlapik dengan kain sejadah, kapet, tak apa. Sebab, kenapa boleh pakai sejadah? Sebab kita gerak, sejadah tu tak gerak. Itulah hujah dia. Kenapa boleh sujud atas kapet? Sebab kita bergerak, kapet tak bergerak. Samalah. Sama semua yang lain-lain. Kenapa boleh sujud atas tanah? Sebab kita gerak, tanah tak gerak. Macam tu. Kalau apa ada lapik-lapik sekalipun, tak kisah. Apa lagi ya? Ekor serban panjang macam tu juga, pergi ke depan. Kalau semua, tak sah. Ekor serban dia. Tapi kalau sikit, sah. Tapi kalau ekor serban yang panjang sungguh, sampai dia bergerak, apa ekor serban dia tak bergerak, tak ada masalah. Kias. Ataupun sujud atas lengan baju besar. Ni belah-belah mana? Morocco yang besar dia pakai. Dia ada punya pakaian besar ni ha. Kita tengok nampak ketiak bulu lagi nampak. Besar. Ada jual benda tu. Dia punya ni besar. Dia memang style dia macam tu. Style dia punya style dia bukan style lah. Bangsa dia pakai besar. Besar je. Kemudian dia pun sembahyang kan. Masa dia nak sujud tu, tak boleh juga. Sama. Kalau yang ni besar lah, kalau ada lah. Rambut macam mana? Kalau rambut penuh ke atas, agak-agak masa sujud, dia selak rambut tu. Rambut mana? Dia akan terselak. Bila kita tekan kepala, dia akan pergi tepi kan? Cukup. Sebab tu makruh ketika nak sujud, tak pakai kepiah, selak. Sebab dahi takut terlapik dengan rambut. Rambut lari ke tepi lah. Lain lah dia pakai apa yang kerah tu kan. Penuh macam ni rambut dia. Dia sujud memang betul-betul tebal lah rambut. Tu memang tak sah lah. Sebab rambut tu. Jadi itu pun ulama bahas lagi. Rambut tu badan dia juga. Sebagainya bahas lagi kat situ lah. Apa sah pula tak sah? Dia bukan pakaian. Kat situ pula. Tapi yang tamatnya tidak dikira, kalau jika menghalang dengan rambut, makruh selak, sujud aja, tekan sikit, rambut tu akan lagi. Mana-mana dari sikit-sikit akan kena sudah memadai. Dan sujud pula jangan pilih-pilih tempat. Jangan pilih-pilih sujud batil dia panggil. Ada sujud tapi sujud tu batil. Sujud atas tanah yang tertentu. Tak boleh. Maksudnya nak sujud mesti tanah ni. Macam orang Syiah, dia sujud atas tanah Karbala, tu tak boleh. Batu Karbala, tanah Karbala, tak boleh. Sujud je mana-mana, janji tak ada najis. Dan sujud yang terakhir, cukup dah. Sujud yang terakhir adalah, sujud ni adalah satu perbuatan menghambakan diri kita pada Allah. Bila kita sujud tu, hendaklah kita rasa yang mana kita sebagai hamba, sebab tu kita sujud di atas tanah. Melahirkan rasa kehambaan pada kita. Kerana itulah, sejadah jangan tebal-tebal sangat. Kalau tidak tak rasa hamba. Rasa hamba tak? Tenggelam, hilang kening. Nak beritahu, irannya. Sedap, lembut. Tak rasa kehambaan langsung. Sebab tu kalau sujud, atas kerah-kerah lagi bagus. Kalau nak, kami pernah buat dulu, Tok Guru ajar, pergi sembahyang atas tanah. Memang terasa hamba. Tak tahu nak cakap. Jangan atas rumput. Jangan atas tar. Kadang-kadang kita sembahyang atas tar kan, siap sejadah lagi. Tak semestinya. Kalau ada najis baru nak lapik. Kalau tanah je, boleh je atas tanah. Cuba sujud tu atas tanah. Biar melekat tanah. Rasa hamba. Tengah panah pula tu. Allah rasa. Kalau tengah dalam hutan pun. Jangan pakai apa-apa. Kenapa nak lapik? Kalau di luar, apa guna nak lapik? Sembahyang je lah. Nanti kan kotor. Kalau kotor tak sah. Kalau kotor masuk najis tak sah. Bila kita sujud di atas tanah, dia akan terasa sangat kehambaan tu sampai. Kalau sujud atas sejadah, bukan atas sejadah lah, sama lah. Tak pakai sejadah, kapet tu sejadah lah tu. Cuma sejadah tak boleh tarik. Tak boleh buat balik. Sama lah tu, dilapik-lapik, dia kurang sikit, payah sikit nak rasa lah. Payah sikit. Apa lagi? Kalau solat duduk, sikit lah pengetahuan am. Ilmu tambahan. Dia solat duduk sebab dia sakit, yang kita dah bahas sebelum ni. Yang mana dia sujud, dia gerak, macam contoh macam ni, kan? Dia solat duduk, dia cuma macam tu je. Dia gerak, yang ni tak gerak. Tapi kalau dia bangun, ni gerak. Nak pakai bangun ke nak pakai duduk? Pakai duduk. Dengan maksud, kalau macam ni, dia pakai belik macam ni, letak macam ni. Dia sembahyang duduk. Sembahyang duduk kan? Duduk letak di bawah. Dan kalau dia gerak, tak bergerak pun yang ni. Dia boleh sujud atas tu. Tapi kalau dia berdiri, bergerak. Tak, dia tak kira berdiri. Sebab dia sembahyang duduk, kira duduk lah.
bukan kira berdiri. Tu sedikit tambahan. Sujud atas orang boleh? Tak batal. Maksudnya dia haruskan sujud atas orang. Atas kaki orang, atas tangan orang, boleh? Sujud atas telekung orang sebelah, boleh? Sebab tu telekung orang sebelah. Sujud atas tangan macam mana? Nak macam tu tiba dia macam ni sikit, sempit sangat, dia letak tangan kat situ. Nak letak sini tak boleh, letak atas tangan dia, boleh? Sujud atas badan orang boleh? Anak dia main gurau nak sujud dia. Biasa budak-budak umur 3-4 tahun tu 2-3 tahun 2-3-4 tahun tu memang seronok nak bergurau. Kita alamak nak pergi Quran lagi mana? Sujud atas dia, atas perut dia. Boleh? Dengan syarat jangan ada najis kat dia. Boleh? Sujud atas belakang dia, sujud atas kaki dia. Boleh? Sah. Atas tangga. Okey, atas tangga jap Atas tangga ada kat bawah tu. Jadi tak boleh masuk lagi Dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Kat situ kita bahas. Jadi untuk sebelah tanya saya jawablah juga, walaupun kita akan masuk akan datang bab tu. Sebab kat bawah tu kan ada. Jadi tunggu masa lah nak syarah. Tanya saya jawab jugalah. Atas tangga pastikan punggung lagi tinggi daripada kepala. Jika sama tak sah. Atas tangga tak ada masalah. Janji dari bawah punggung atas. Dari segi tu. Macam ni. Okey? Ni punggung. Okey? Macam ni. Okey lagi? Okey. Macam ni? Tak jadi lah. Macam ni lagi tak jadi. Kenapa macam ni? Tu kan tangga. Jadi maksudnya tangga berapa? Tangga dia duduk kat bawah. Kemudian tangga yang pertama boleh, tapi kecil sangat. Tangga yang kedua boleh tak? Boleh lagi kot. Tangga ketiga rasa macam dah tinggi sangat ke? Tangga keempat. Oi, tangga empat tak boleh kot kan? Agak-agak. Tangga ketiga bergantung pada tangga pendek ke tangga panjang. Tangga yang kedua boleh. Tapi tangga yang kedua baru banyak ni. Macam mana nak sujud? Tak boleh pula. Pandai-pandai. Cuma dia punya hukum, kalau sujud atas tangga, pastikan punggung lagi tinggi daripada kepala. Tu kita akan bahas balik akan datang. Apa lagi? Okey, yang terakhir. Kalau sujud atas daun atau atas apa-apa daun, atas daun, atas apa? Yang melekat tu apa? Selotip. Selotip. Atas daun, atas selotip, atas kain kecil-kecil, kain perca yang mana lepas sujud, masa sujud dia dekat bawah, lepas sujud dia melekat. Tu point dia. Okey, sujud kali kedua batal. Tak boleh. Maknanya kali pertama boleh. Kali pertama selotip dekat bawah yang terbuka, perak tu yang terbuka sikit. Okey, dia sujud melekat. Sah. Tapi dia sujud kali kedua, kalau penuh semua kena, tak sah dah sujud kali kedua, kena buang. Kalau daun sama juga, sujud atas daun sah, lepas tu dia melekat. Sujud kali kedua ada daun tu, tak sah. Dah jadi pakaian dia dah. Sebab dia gerak, daun tu gerak. Tadi sah sebab dia gerak, daun tu dari situ. Jadi apa lagi? Kalau kain perca ke kan? Kain melekat-lekat ke kain apa? Dia sujud, kain tu melekat kat dia. Tak ada masalah. Tapi sujud yang kedua kena buang. Habis. Sekurang-kurang mengenakan suku daripada dahinya dan suku daripada dua lututnya dan dua tapak tangannya dan anak jari batin ni, boleh tak sujud macam ni? Jangan buat nak tahu hukum. Nyakit semua ni. Nyakit, tapi hukum tu kena tahu. Boleh tak? Sangat-Allah. Dia kuat, nak bagi tahu dia kuat tu. Kaki pun sama lah. Kita tengok akan datang lah. Tanda kat situ. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahinya dan suku dari dua lututnya dan dua tapaknya. Jadi kalau hari yang dekat ni kita tak masuk lah sebab subuh tu kan kitab yang sama. Jadi tak masuk lah. Subuh tu kita akan masuk bab muafiq masbuk ataupun kitab bahjah mardiyah. Wallahu alam. Tangguh dulu. Okey, cukup-cukup lah tu, saya boleh pergi ke sana nanti. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Insana lafi khusr illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.